Assalamualaikum dan salam sejahtera. Prinsip pembinaan item boleh digunakan sebagai panduan semasa membina item. Sebelum kita membina item, kita perlu mengetahui bahawa pembinaan item memerlukan kemahiran yang dapat dikuasai melalui latihan intensif, kritikal dan juga pengalaman. Proses ini memerlukan kreativiti kerana setiap item dibina mengikut spesifikasi dan mempunyai peranan tertentu dalam sesuatu ujian. Apa yang dimaksudkan dengan item? Item adalah perkara atau alat yang digunakan untuk mendapatkan respon calon. Respons merupakan satu evidence yang boleh dipertimbangkan dalam mengukur sesuatu konstruk. Item kita kenali juga sebagai soalan yang diguna untuk mengukur tahap penguasaan pelajar. Terdapat 5 aspek yang perlu dipertimbangkan dalam pembinaan item, iaitu: pertama, konteks. Kedua, konstruk. Ketiga, aras kesukaran. Keempat, klasifikasi item. Dan akhir sekali, jenis item yang ingin dihasilkan. Konteks merupakan satu tajuk atau subtajuk atau tema yang terdapat dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran atau DSKP. Kemahiran membina item bergantung kepada pertimbangan dalam pemilihan idea dan ia merupakan sebahagian daripada kurikulum. Aspek ini sangat penting kerana jika perkara yang ditaksir itu di luar kurikulum, maka kesahan item itu boleh dipertikaikan. Aspek kedua ialah konstruk. Konstruk ialah perkara yang hendak ditaksir atau diukur. Konstruk merupakan dimensi manusia yang berbentuk konkret atau abstrak. Dimensi manusia berbentuk konkret boleh dilihat secara mata kasar seperti jisim dan tinggi, manakala konstruk berbentuk abstrak tidak boleh dilihat secara mata kasar iaitu seperti pengetahuan, kemahiran, nilai atau sikap. Konstruk boleh dikenal pasti daripada objektif mata pelajaran. Penulis item mestilah mengetahui dengan baik konstruk atau perkara yang akan diukur supaya item yang dihasilkan benar-benar dapat mengukur perkara yang diharapkan. Penulis item perlu mengetahui konstruk bagi sesuatu mata pelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam jadual spesifikasi ujian mata pelajaran tersebut. Terdapat 3 kategori konstruk iaitu efektif, kognitif dan psikomotor. Efektif terdiri daripada 5 kategori iaitu penerimaan, bertindak balas, penilaian, pengelolaan dan pewatakan mengikut nilai. Kognitif ialah pengingatan, kefahaman, aplikasi, analisis, penilaian dan mencipta. Manakala psikomotor pula terdiri daripada pergerakan reflektif, pergerakan asas, keupayaan persepsi, keupayaan fizikal dan pergerakan mahir. Dalam mengukur kebolehan kognitif, taksonomi pendidikan Bloom digunakan. Taksonomi pendidikan Bloom membahagikan kebolehan kognitif kepada 6 peringkat. Pertama ialah pengingatan, iaitu kebolehan kognitif mengingat semula atau mengenal pasti elemen spesifik yang terdapat dalam kandungan sesuatu mata pelajaran. Pengingatan ini diperoleh melalui pengalaman, pemerhatian, pembacaan atau pemberitahuan. Kedua ialah memahami, iaitu kebolehan kognitif yang melibatkan penggunaan pengetahuan tanpa situasi baharu. Ia tidak memerlukan atau tidak memerihalkan implikasi terhadap pengetahuan tersebut. Ketiga ialah mengaplikasi, iaitu kebolehan kognitif dalam menggunakan prinsip dan generalisasi tentang sesuatu masalah dalam situasi baharu. Keempat, menganalisis, iaitu kebolehan kognitif untuk memisahkan sesuatu maklumat kepada elemen atau bahagian-bahagiannya sehingga satu bentuk pertalian antara elemen atau bahagian yang membina maklumat itu dapat dilihat dengan jelas perhubungannya. Kelima ialah menilai, iaitu kemahiran kognitif yang membuat pertimbangan mewajarkan keputusan atau tindakan yang telah diambil atau menilai idea, bahan, maklumat atau kaedah, mengkritik, membuat hipotesis, memberi hujah atau pendapat
dan membuat keputusan berdasarkan kriteria yang spesifik. Dan yang keenam ialah mencipta, iaitu menggabungkan elemen untuk membentuk idea atau struktur yang baharu seperti mereka cipta, menggabungkan, merangka dan membina. Aras kesukaran ditentukan berdasarkan 3 aspek, iaitu peringkat pengetahuan atau kemahiran, kelaziman dan kerencaman. Set instrumen atau soalan yang baik harus mengandungi item yang terdiri dari ketiga-tiga aras kesukaran, iaitu 50% aras rendah atau mudah, yang mana item ini boleh dijawab dengan betul oleh sebahagian besar calon. 30% aras sederhana, yang mana ia boleh dijawab oleh calon berkebolehan sederhana dan calon pandai. Manakala 20% lagi merupakan aras tinggi atau sukar, item ini boleh dijawab dengan betul oleh calon pandai. Item boleh diklasifikasikan kepada item pengingat dan item pemikiran. Item pengingat atau recall item memerlukan pengingatan untuk menjawab, manakala item pemikiran atau thinking item memerlukan calon mengaplikasikan kemahiran berfikir untuk menjawab soalan jenis ini. Contoh item pengingat atau recall item. Calon perlu mengingat apa yang telah dipelajari untuk mendapatkan jawapan soalan ini. Contoh item pemikiran atau thinking item. Calon perlu berfikir sebelum membuat keputusan untuk memilih jawapan yang betul bagi soalan ini. Terdapat 2 jenis item dalam prinsip pembinaan item, iaitu item objektif yang terdiri daripada objektif aneka pilihan atau objektif pelbagai bentuk, dan item subjektif, iaitu item subjektif respon terhad dan item struktur respon terhad. Sekian, terima kasih.